أعوذ بالله من الشيطان أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته إلى رضا النبي محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم الأرواح والدينا ومشايخنا والمؤمنين والمسلمين والمؤمنات الأحياء ثم صاحب هذا الكتاب شيخ عبد القادر عيسى رحمه الله. شأن الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت السميع العليم. رب يسر ولا تعسر ولا حول ولا قوة إلا بالله. الحمد لله رب. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا وإياكم بعلوم في الدارين آمين يا رب. الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. Ini alhamdulillah tuan-tuan dan puan-puan saudara se-Islam yang dirahmati oleh Allah sekalian, alhamdulillah segala puji-pujian kita panjatkan buat Allah SWT dan salam selawat segala kemuliaan juga kita panjatkan buat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sayyidul anbiya'i wal mursalin. Jadi perbincangan kita tentang ilmu tasawuf daripada kitab Haqa'iq Anit Tasawuf. Jadi awal tu hari kita dah belajar, maknanya sekarang ni kita nak mencapai satu tahap lagi dalam syariat Islam, nak memperbaiki amal ibadah kita. Bukan sahaja kita melaksanakan amal ibadah itu bersifat zahir, tetapi yang bersifat batin. Ibadah batin itu juga perlu kita sempurnakan. Jadi ibadah yang merangkumi tentang hal ehwal batin ataupun roh kita ini, dia melibatkan hati sebagai paksi. Jadi hati inilah yang perlu dibersihkan, yang perlu ditazkiyah, yang perlu disucikan. Sebab dia mengandungi sifat yang baik ataupun sifat yang tak baik. Bila dah dibuat pembersihan hati, dibuat pembersihan hati daripada sifat-sifat yang mazmumah, sifat yang tak baik itu, maka hati itu akan menjadi suci dan bersih atas izin Allah SWT. Jadi hati yang suci dan bersih ini, yang dihiasi dengan segala sifat-sifat yang baik, inilah yang dipandang oleh Allah SWT bila kita melakukan ibadah. Jadi nak dapat hati yang suci bersih, hati yang kita hiasi dengan sifat-sifat yang Allah Ta'ala puji, itu bukan senang. Dan kita bila kita cerita ilmu tasawuf ini, ilmu tentang bab hati ini, yang merupakan maqam ataupun yang merupakan aspek ketiga daripada syariat Islam, iaitu tahap ihsan. Ilmu tentang ihsan, ilmu yang melibatkan ihsan, melibatkan hati, melibatkan jiwa, melibatkan roh. Bila kita cakap, memang ini semua adalah pokok perbincangannya ilmu tasawuf. Jadi bila kita belajar ilmu tasawuf, tidak cukup kita belajar atas dasar ilmu saja. Kita mesti melalui metod-metod,
mesti melalui cara-cara yang diamalkan ataupun kita panggil metod amali dalam ilmu tasawuf. Kita mesti melalui benda tu sebab ilmu ni dia fakta, setakat cerita dalil, kepahaman konsep tak sudah. Dia mesti ada praktikalnya. Sebab itulah dalam buku Haqaiq Anit Tasawuf ini diterangkan metod amali dalam tasawuf. Berbeza dengan kita yang kita belajar ini ialah tasawuf amali. Tasawuf, ilmu tasawuf yang praktikal. Dia ada satu lagi jenis tasawuf yang dinamakan tasawuf falsafah. Jadi tasawuf falsafah ni dia cerita seolah-olah dia bercerita tentang ketuhanan, bercerita tentang pembersihan hati. Tapi akhirnya cerita tu habis dia cerita. Macam cerita orang-orang yang menyebarkan ajaran sesat itu. Baik lepat ke, baik lipat ke, itulah ceritanya. Dia bercerita. Apa dia punya amal untuk membersihkan hati? Tak ada. Cerita tentang ketuhanan, cerita buka tentang apa, ilmu makrifat, apa benda, semua benda-benda macam tu. Akhirnya cerita tu habis dia cerita. Apa benda amalan yang kita nak buat untuk membersihkan hati ni? Macam mana cara dia? Macam mana tahap dia? Macam mana prosedur dia? Dia punya urutan dia. Macam mana nak membersihkan hati ini? Itu tak diajar dek lepat. Tak diajar oleh ayah pin. Tak diajar oleh ajaran-ajaran sesat apa pun. Tetapi bila kita baca buku ini, satu demi satu cara untuk membersihkan hati itu berdasarkan kepada metod amali ilmu tasawuf ini, semuanya diterangkan kepada tuan-tuan dan puan-puan dalam kitab ini. Dan inilah yang dilalui oleh orang-orang yang hendak melalui jalan suluk pembersihan hati. Ini dia. Kita cakap ada kitabnya. Kita tak cakap kosong. Kita cakap ada dia punya fakta, ada dia punya dalil, dan ada dia punya keterangan. Sebab tu saya ni tuan-tuan dan puan-puan duduk depan tuan-tuan ni baca kitab ni. Tolong baca-bacakan. Siapa yang ada kesungguhan nak mendapat kemenangan di akhirat, macam mana kata Syekh Abdul Samad Palembang dalam kitab Sarus Sadikin, wahai orang yang ingin mendapat kemenangan di akhirat. Inilah jalan dia. Maknanya jalan beramal. Baik. Jadi jalan beramal kita baru masuk the first step. Iaitu jalan apa? Suhbah. Kita dah faham pun ilmu tasawuf ni macam mana. Ilmu bicara tentang bab hati itu ada sifat mazmumah, ada sifat mahmudah. Sifat mazmumah ni kena bersihkan. Jadi the first step macam mana nak bersihkan hati ialah suhbah, iaitu berdamping dengan orang-orang saleh, orang-orang yang arifin, tuan-tuan guru yang saleh, yang ada perkaitan rohani yang hebat dengan Allah Subhanahu Wa Taala, orang yang telah melalui jalan beramal dan Allah Taala beri hidayah, taufik, peningkatan di dalam rohaninya sehingga layak dia untuk memimpin anak murid, layak dia untuk mentarbiyah, memberi didikan kepada anak murid dia. Diajarlah anak-anak muridnya dengan ilmu tasawuf, ilmu akidah, ilmu ibadah, dan diajar kita zikir-zikir, doa-doa. Zikirlah terutamanya zikir yang supaya anak murid ini mengulang-ulang pada waktu selepas solat dan bila-bila pun.
Untuk tujuannya untuk membersihkan hati. Jadi berdamping dengan orang soleh bukan berdamping sebagai saudara, tapi berdamping sebagai anak murid dengan gurunya, menerima apa-apa talqin zikir daripada dia. Bila saya cakap talqin zikir ni ialah ajaran zikir. Talqin tu ajar, ya, talqin zikir, dan anak murid ni beramal lah dengan zikir yang diajar itu, dan dipantau hal ehwalnya oleh guru yang mursyid itu. Ada dia punya pemantau dia, dan tidak lari daripada panduan-panduan kitab-kitab yang muktabar, tak lari. Okey, jadi sohbah ni tu dia. Dan kita dah baca pun tentang macam mana, apa kepentingan, apa faedah, apa kesan dia, dan kita dah baca pun tentang apa, kenapa kita bersohbah. Okey, kita kena bersohbah pasal apa? Jalan untuk membetulkan hati ini pun penuh dengan liku-liku dan juga ujian-ujian yang boleh meningkatkan rohani seseorang. Dan juga jalan-jalan ini kadang-kadang kalau kita tak fahami sebaik-baiknya tanpa bimbingan guru, boleh menyesatkan kita. Okay, boleh menyesatkan kita. Pasal tu kita perlu guru pembimbing rohani. Itulah dia sohbah. Okay, jadi kita dah baca dia punya apa, dengan apa, kita dah baca dia punya fakta-fakta daripada Quran, dalil-dalil daripada hadis, kata-kata ahli hadis, ahli tafsir yang terkenal. Kata-kata sekarang ni al-arif billah, orang-orang yang apa, dah sampai ke peningkatan rohani yang tinggi lah. Arif billah telah sampai ke maqam ma'rifatullah ataupun fana billah. Sebelum ni kita bincangkan tentang pendapat Imam Al-Ghazali tentang bersohbah, berdamping dengan orang soleh, belajar daripada dia, zikrullah untuk mempertingkatkan rohani kita, membuang sifat-sifat mazmumah kita. Sekarang ni kita belajar daripada, kita bincangkan tentang pendapat Al-Amir Abdul Qadir Al-Jazairi. Jadi mari kita berkenalan dulu dengan siapa dia Amir Abdul Qadir Al-Jazairi. Dia adalah lambang ulama yang menjadi lambang. Macam mana contohnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia adalah orang agama. Dia adalah pelajar agama, dia adalah ulama, dia adalah ahli tafsir, orang yang faham tentang selok-belok syariat Islam. Dia juga merupakan seorang apa? Pentafsir Al-Quran. Okey, itu dalam bidang apa dah. Dan dia juga adalah seorang businessman. Dia ni terlibat sebagai pedagang ataupun peniaga. Pemimpin dalam masyarakat. Dan dia juga bila Perancis masuk untuk menjajah Algeria pada tahun 1830-an, dia memimpin rakyat Algeria untuk bangkit menentang penjajahan Perancis. Dia jadi mujahid ataupun ghazi ataupun pejuang jihad fisabilillah. Dia juga seorang ahli dalam ilmu tasawuf, pengamal zikrullah, pengamal tariqah sufiyah. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, yang memimpin perjuangan orang Islam dulu, kalau di Algeria ini
Amir. Amir tu pasal dia ni ketua, dipanggil Amir, ketua komander pejuang fi sabilillah menentang penjajah Perancis di Algeria masuk 1930-an. Dia pergi haji sebelum tu. Di sana dia berjumpa dengan Imam Syamil. Imam Syamil ni adalah ketua pejuang fi sabilillah, mujahid fi sabilillah menentang penjajahan Rusia di kawasan Chechnya, Dagestan sana. Baru berbincang-bincang bab haji, dan sewaktu banyak perkara yang dibincangkan tentang dunia Islam. Sewaktu bertemu dengan Imam Syamil di sana, balik saja Algeria, tak berapa lama selepas itu Perancis datang pula untuk menjajah. Jadi dia telah membangkitkan semangat orang Islam untuk menentang penjajahan Perancis. Okey. Ini Al-Amir Abdul Qadir Al-Jazairi itu ialah gelaran apa? Jazair itu maksudnya dia orang Algeria. Okey. Tuan-tuan orang Rombau, taruhlah belakang tu Ar-Rambawi. Ar-Rambawi. Rambawi itu maksudnya orang Rombau. Okey. Al-Jalabui, itu orang Jalabu. Okey. Jadi itu dia tentang. Kemudian Syekh Abdul Qadir Al-Jazairi ini dia telah ditangkap. Sebab apa? Orang Perancis bersungguh-sungguh nak menangkap dia. Akhirnya dia ditangkap. Tetapi orang Perancis, ketua-ketua panglima tentera di sana tidak berani menghukum hukuman mati terhadap Syekh Abdul Qadir Al-Jazairi ini. Berbeza dengan nasib Syekh Omar Mukhtar di Libya. Dia telah dijatuhkan hukuman mati oleh penjajah Itali. Beza. Omar Mukhtar di Libya, Syekh Omar Mukhtar di Libya. Itu pun sama juga. Dia adalah ahli sufi, pengamal tariqah zikir Tijaniyah, kalau tak silap saya, tariqah Tijaniyah. Okey. Itu. Jadi semua Imam Syamil pun, tuan-tuan dan puan-puan, ahli sufi juga, pengamal zikir tariqah apa ke sebelah sana. Naqsyabandiyah ke Qadiriyah ke Syatariyah sebelah sana, sebelah Rusia sana pun ada juga aliran zikir ataupun tariqah zikir. Itulah macam kat Malaysia ni. Jadi semua ulama-ulama ni adalah pengamal-pengamal zikrullah. Macam mana yang kita cakap di sini, banyak kumpulan-kumpulan zikir. Bukan kumpulan zikir, maknanya macam-macam aliran beramal zikir ni, baik Naqsyabandiyah ataupun Ahmadiyah ataupun Samaniyah. Semua ada tuan-tuan gurunya. Jadi tujuan zikir itulah untuk menyampaikan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, nak membaiki hati. Okey, jadi dia telah ditangkap tetapi tidak dihukum bunuh. Sebaliknya dia telah dipenjarakan di mana? Di Perancis. Bawa ke Perancis. Dibuang negeri dibawa ke Perancis, dipenjarakan. Tapi hebatnya orang ni, sampai di penjara habis pula banduan-banduan termasuk pengawal penjara masuk Islam. Jadi Islam. Didakwahkan ni jadi Islam. Takut pula. Tengok pengaruh dia besar, dikeluarkan daripada penjara. Dan waktu itu Napoleon yang kedua, dia merasa dia ada melakukan kesilapan yang besar terhadap orang tu. Kepada Syekh Abdul Qadir Al-Jazairi, dengan kehendak Allah Ta'ala dia dibebaskan dan diberikan penghormatan pula oleh kerajaan Perancis. Terbalik pula.
Macam tu sekali. Kemudian dia pergi ke Istanbul dan akhirnya dia menetap di Damsyik. Jadi di Damsyik berlaku satu pertelingkahan agama, di mana dengan sebab ada isu agama. Jadi orang Islam marah kepada orang Kristian, puak Drus Kristian. Jadi orang Islam, puak-puak Islam dekat Damsyik ini telah bangun untuk melakukan macam pergaduhan besar-besaran lah, rusuhan besar-besaran. Ramai orang Kristian mati, kena bunuh. Sebab Kristian masa tu minoriti. Okay? Jadi Syekh Abdul Qadir Al-Jazairi ini dialah yang menyelamatkan ramai orang Kristian yang berlindung di kawasan madrasah dia, kawasan rumah dia. Dia menentang perbuatan membunuh orang Kristian pada ketika itu. Heran. Dan antara yang dilindungi oleh Syekh Abdul Qadir Al-Jazairi ini di rumah dia ialah orang-orang Perancis yang merupakan penjajah kepada negeri dia dulu, Algeria. Lalu orang-orang ini yang hendak menangkap orang-orang yang dilindungi oleh Syekh Abdul Qadir Al-Jazairi ini, dia cakap, kenapa Tuan Syekh engkau lindung diorang ni? Padahal diorang ini adalah orang yang memerangi engkau, orang yang memenjarakan kau, membunuh ramai daripada pengikut kau dekat Algeria dulu. Dia cakap, tengok macam mana orang yang faham dengan konsep Islam ya. Dia cakap orang tu kalau di Algeria dulu diorang memanglah bersalah. Itu cerita diorang di Algeria. Diorang menentang, diorang melakukan kesalahan sebagai sebagai penjajah. Itu cerita di Algeria. Tetapi yang berada dekat Damsyik ni bukanlah orang-orang yang menjadi musuh. Diorang tak melakukan kesalahan apa-apa. Lalu Syekh Abdul Qadir Al-Jazairi ni dia memerintahkan pengikut-pengikut dia berjihad untuk mempertahankan orang-orang Kristian yang dilindungi itu. Dia cakap orang Islam kalau masuk dia akan perang dengan siapa yang cuba ambil. Jadi antara orang yang dia tahan itu ialah konsulat. Ada ahli-ahli konsulat Perancis sendiri. Jadi selepas peristiwa macam ni, nampak orang Islam mempertahankan apa. Jadi orang Perancis ni dia jadi dia rasa hebat sangatlah, terpengaruh betul dengan apa. Lalu ditulislah berita-berita tentang macam mana Syekh Al-Amir Abdul Qadir Al-Jazairi mempertahankan orang-orang kafir daripada orang Islam, pertahankan hak. Sebab tu dia mendapat macam-macam. Lepas tu orang kecoh berita dekat Europe sampai ke Amerika, dan Presiden Lincoln sangat puji dia punya usaha baik ini. Ada beberapa kawasan di Iowa, Amerika Syarikat sana, dinamakan sempena nama Abdul Qadir Al-Jazairi. Kawasan New Orleans pun ada. Dan Amerika bagi anugerah pengiktirafan tertinggi sekali kepada yang biasa dia bagi kepada orang Kristian, orang Yahudi. Tapi kali ini julung-julung kalinya seorang Islam mendapat anugerah tertinggi sekali. Presiden Amerika Abraham Lincoln bagi dia kuda, bagi dia hadiah pistol sebagai apa? Tanda penghargaan dan pengiktirafan atas usaha dia. Tengok. Jadi
orang ini kalau faham agama, dia meletakkan sesuatu tu betul-betul pada hak dia. Dia meletakkan betul-betul satu benda. Dia tak kira, walaupun dalam pada itu memang orang Islam punya pemahaman salah. Jadi dia sebagai orang yang faham dalam agama, dia tetap mempertahankan hak walaupun orang bukan Islam. Okey. Sampai dia cakaplah, jangan anda telah melanggar apa? Arahan dan suruhan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia cakap kepada orang Islam macam tu. Tak betul ni cakap. Anda telah melanggar apa yang Nabi suruh. Dia cakap kepada orang Islam yang nak membunuh orang Kristian tu. Jadi dia pertahan. Kalau kita tengok pun, kalau orang tu tidak bersalah, dia bukan sebagai musuh. Jadi dalam hadis ada cakap, man adza dhimmiyan faqad adzani. Nabi cakap, siapa yang melukai, siapa yang menyakitkan orang kafir zimmi. Orang kafir zimmi ni orang yang ada kontrak perdamaian dengan negara Islam lah. Contohnya orang yang pegang pasport, orang yang apa, selagi dia tidak berkhianat lah, kan, yang ada perjanjian damai dengan kerajaan Islam, maka kita kena pertahankan hak dia. Macam mana kita pertahankan hak orang Islam? Dalam hadis, siapa yang menyakiti hati orang kafir zimmi, dia ada dua, satu kafir zimmi, satu lagi kafir harbi. Kafir harbi yang menentang, yang melawan, yang merendah-rendahkan Islam, itu kafir harbi. Kafir zimmi ni yang apa, dia tunduk dan patuh kepada perjanjian dan juga apa-apa syarat oleh Islam lah. Selagi dia patuh, kita kena respect, kita kena jaga hak dia. Macam tu. Okey. Baik. Jadi itu sikit tentang Al-Amir Al-Qadir Al-Jazairi. Sikit-sikit pun panjang, setengah jam dia cerita pasal dia. Ni nak cerita sebab bila kita nak cerita pendapat dia, kita kena tahu siapa. Dia juga adalah seorang ahli sufi, ahli tasawuf. Ya. Berkata Al-Amir Al-Arif Billah. Dia punya kedudukan Al-Arif Billah ni, maknanya pencapaian tinggi dalam rohani ni. Orang yang telah mencapai peringkat ma'rifatullah. Ni guru mursyid ni. Abdul Qadir Al-Jazairi dalam kitab beliau yang bernama Al-Mawaqif, penderian ke-151, Allah SWT berfirman sebagai menceritakan kata-kata Nabi Musa kepada Khidir alaihissalam. Dia tafsirkan yang kita pernah baca sebelum ni tentang macam mana Nabi Musa bersuhbah, bersahabat, berdamping dengan Sayyidina Khidir alaihissalam. Qala lahu Musa hal attabi'uka ala an tu'allimani mimma 'ullimta rusyda. Musa berkata kepada Khidir, bolehkah aku mengikutimu supaya kamu mengajarkan kepadaku ilmu yang benar di antara ilmu-ilmu yang telah diajarkan kepadamu. Ketahuilah bahawa seorang murid hanya mendapat manfaat daripada ilmu serta ahwal syekh bila dia benar-benar tunduk kepadanya, menuruti suruhan dan larangannya, di samping meyakini guru itu mempunyai kelebihan dan kesempurnaan. Maknanya kalau nak dapat faedah daripada suhbah, kalau nak dapat faedah daripada kita berguru, nak dapat faedah daripada pembimbing rohani kita, kita kena betul-betul tunduk dan patuh terhadap apa yang dididik, dibimbing kita terhadap oleh guru yang mursyid ni. Guru ni cakap macam ni buat, macam ni buat. Biasanya dia akan suruh perkara-perkara yang tidak melanggar syariat lah. Tetapi kadang-kadang ada di antara kita punya respon tu yang melanggar syariat, terus ditegur. Kita nampak benda tu betul, tapi ditegur. Sebagaimana yang saya pernah ceritakan, seorang yang lama berguru dengan
dia lama ni mengamalkan berpuluh tahun mengamalkan zikir, tetapi bila dia dia dibimbing dalam zikir tuan guru dia bertahun berpuluh tahun tak dapat lagi apa-apa peningkatan rohani. Allah masih belum buka kepada dia untuk apa-apa peningkatan rohani. Tapi ada satu orang anak murid yang lain, kejap je berguru dengan tuan guru yang mursyid ini, yang menjadi pembimbing rohani ini. Bila dia masuk, sekejap saja dia telah mencapai peningkatan rohani yang tinggi. Yang murid ni tak puas hati lah. Yang murid pertama tak puas hati. Dia cakap, wahai Tuan Syekh, kenapa dia dapat cepat, dia dapat? Bagilah aku apa-apa petua, apa-apa tips, apa-apa amalan yang aku boleh sampai macam anak murid ni tadi. Lalu tuan guru tu cakap, betul ni, betul. Apa saja, apa saja. Baik, pergi ke pasar, kau pakai baju buruk, kau pergi ke pasar. Lepas tu kau beli kurma, kau beli buah-buahan yang apa, sekarung beli banyak-banyak. Lepas tu bila kau jumpa kumpulan budak-budak dekat luar itu, kau cakap dia, kalau kau kotuk kepala aku bagi kau buah ni. Buat tu dulu. Jadi anak murid ni yang nak sangat ni, subhanallah, macam tu sekali ke? Tuan guru tu cakap, perkataan subhanallah kau tu mengandungi syirik dan juga perbuatan kufur. Kalau orang kafir ucapkan benda tu, nescaya dia akan jadi Islam. Tapi bila engkau orang Islam ni ucapkan perbuatan itu, sesungguhnya engkau telah melakukan perbuatan syirik dan kufur. Apa pasal pula perkataan subhanallah? Engkau berkata bukan untuk memuji Allah Subhanahu Wa Taala, tetapi engkau mempertahankan sifat takabur, sifat ujub, sifat bangga diri yang ada pada diri kau. Kau tak sanggup nak menundukkan diri untuk melakukan perkara yang disuruh tadi. Kau layan kau punya sifat ego. Bila kau layan sifat ego tu tak ke mana. Maknanya diri kau ada apa? Sifat ujub yang tinggi, bangga diri. Macam mana nak meningkat? Dan bila engkau bangga diri, itulah dia. Engkau bosarkan diri engkau. Nampak macam mana pentafsiran guru ni ya? Kau bosarkan diri engkau, artinya kau dah membosarkan diri kau lebih daripada Allah SWT. Berlaku pula yang patut dibosarkan Allah SWT. Tapi ni kau bosarkan diri kau. Tak nak kau merendahkan diri untuk belajar tawaduk macam tu tadi, maka perbuatan syirik ada kat situ. Syirik apa tuan-tuan? Syirik khafi, syirik yang tersembunyi dalam hati. Jadi dia tak yakin kepada guru dia, tak yakin kepada guru dia. Sebab tu tak ke mana. Okey. Jadi kedua-duanya seiring dan saling memerlukan di antara satu sama lain. Tidak mencukupi bagi setengah orang yang menganggap keyakinannya terhadap kesempurnaan syekh sudah memadai untuk mencapai maksud dan cita-cita, sedangkan dia tidak melaksanakan apa yang diperintah dan tidak meninggalkan apa yang ditegur oleh syekhnya. Sedangkan Nabi Musa sendiri dengan ketinggian dan kemuliaan kedudukannya telah meminta untuk bertemu dengan Khidir alaihissalam dan bertanya bagaimanakah cara untuk menemuinya. Minta dekat Tuhan, macam mana nak jumpakan aku dengan orang yang Allah Ta'ala cakap ada lagi hamba-Ku yang lagi alim daripada engkau, yang diberi ilmu ladunni, ilmu langsung daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dah lah minta nak jumpa tu pula satu hal lagi.
Macam itu, macam ni Allah Ta'ala uji sampai kelaparan, hilang bekal ikan yang dibawa. Nak jumpa ni. Memang Allah Ta'ala uji betul. Dan di kalangan para awliya pun Allah Ta'ala uji tau, untuk berjumpa dengan Sayyidina Khidir ini. Dia ni adalah hamba Allah yang Allah Ta'ala tanda je kalau sampai kepada seseorang tu, orang tu dah ada peningkatan dalam amal dia. Tetapi jaga-jaga dia boleh jadi ujian kepada kita. Sebagaimana berlaku kepada ada cerita dulu, cerita dekat para awliya illah. Dia sering didatangi oleh Khidir ini. Kadang-kadang nak dapat pesan yang adalah isyarat-isyarat yang diberikan kepada mereka. Tapi bila Khidir datang, jangan ingat dia datang dalam bentuk orang yang pakaian hebat, tidak. Pernah jadi kepada seorang ulama, Kiai Hamid Pasuruan yang di Indonesia. Datang Nabi Khidir kepada dia. Macam mana datangnya? Orang semua dah ready dengan pakaian hebat, dengar Khidir nak datang. Tiba-tiba yang datang ialah seorang yang pakai baju buruk sangat-sangat. Pakai baju buruk sangat. Lepas tu bila orang lain semua dah ada masing-masing dihidangkan secawan kopi, termasuklah tuan guru Kiai Hamid Pasuruan ini. Salah seorang ulama Nahdlatul Ulama. Kan ada di sana ada majlis Nahdlatul Ulama kan, antara yang pelopor-pelopor awal tu Kiai Hamid Pasuruan ni, orang alim, orang soleh di sana. Jadi bila datang orang ni, dia pergi tepat kepada Kiai Hamid ni, dia terus ambil kopi itu dan minum. Dalam keadaan macam mana tuan? Muka dah buruk, muka ni teruk ni, tak tahu urus. Lepas tu ada pula cendolnya, adalah ingus ni. Dan dengan ingus tu dia minum air tu. Minum air tu, lepas tu letak balik. Lepas tu berborak sekejap dengan apa? Kiai Hamid, dan terus keluar. Kiai Hamid masa tu, kalau tak silap dia lah, Kiai Hamid tu tunduk je masa dia berdialog, tunduk. Heran orang, siapa yang datang? Kita dah sedia tunggu orang yang dimuliakan ni, Sayyidina Khidir ni datang. Habis saja orang tu pergi, dia tanya, tuan-tuan, siapa yang nak minum kopi tu? Seorang pun tak nak minum. Pasal apa? Ada cendol ke? Nampak ada hingus sekali, seorang tak mana. Lepas tu tanya pula seorang pula, tak apalah saya minum lah. Dia pun minum. Tu letak balik. Tuan-tuan tahu tak siapa yang datang? Itulah dia, Sayyidina Khidir. Barulah berabot orang ambil cawan tu nak minum. Ada yang ambil tumpang basuh nak mengharapkan berkat Sayyidina Khidir. Baru tahu. Jadi macam itulah. Jadi Sayyidina Khidir ni datang kepada awliya illah. Apa yang dibincangkan? Dia cakap dia bawa balik, dia baru saja menziarahi para awliya illah di Yaman dan Sudan. Sekarang ni pergi menziarahi para awliya illah di mana? Tanah Jawa. Macam tu. Dia berkita kepada awliya illah saja. Jadi orang yang diziarahi oleh Nabi Khidir ini memang hebatlah, orang dah ada peningkatan rohani. Tapi kita beramal bukan nak Khidir datang kat kita. Tuan-tuan jangan beramal lah, berzikir kita minta Nabi Khidir datang bagaimu. Itu bonus. Bukan tu tujuan kita. Kita beramal supaya Allah Ta'ala bersihkan hati kita. Berzikir bukan supaya datang Khidir kedatang apa. Sebab tu adab dalam khulwah, ataupun kita bila kita buat praktis zikir dibimbing oleh guru,
kita luangkan masa 3 hari, 7 hari, 9 hari untuk berzikir, walaupun sebab tu pesan guru pembimbing ni, walaupun Khidir datang jangan dilayan, teruskan zikir. Macam Piramli tu cerita dia apa? Cobaan, dia cakap macam tu. Walaupun Sayyidina Khidir datang, pedulikan, teruskan zikir. Sebab yang kita nak cari Allah Subhanahu Wa Taala. Khidir dia boleh datang sebagai ujian macam tu pula, Sayyidina Khidir ni. Baik. Jadi Nabi Musa pun berguru dengan Sayyidina Khidir. Sayyidina Khidir dah pesan awal-awal, cakap apa? Kau takkan mampu dah, sabar belajar dengan aku. Dia dah tahu dah. Tapi oleh kerana Nabi Musa berkeras juga, nak juga, layanlah. Okey. Sebaik saja tidak mentaati satu saja larangan Sayyidina Khidir, segala kesusahan dan pengorbanan yang dilakukan oleh Nabi Musa itu tidak mendapat manfaat dari ilmu yang dimiliki oleh Khidir alaihissalam. Nabi Khidir Sayyidina Khidir berkata, fala tas'alni an syai'in hatta uhditha laka minhu dhikra. Jangan tanya kepada aku sesuatu apapun sampailah aku sendiri yang beritahu dekat engkau. Jangan langgar arahan. Tapi dalam masa yang sama Nabi Musa dah langgar arahan. Tapi dia yakin bahawa Sayyidina Khidir ni ada ilmu. Sedangkan dalam masa yang sama Nabi Musa memang mempunyai keyakinan yang mantap bahawa Khidir alaihissalam lebih mengetahui berbanding dirinya melalui penyaksian Allah Ta'ala sendiri. Allah Ta'ala dah beritahu kat dia, ada orang yang lagi hebat daripada kau ni. Yakin ni tuan guru yang boleh diminta bimbingan ini. Tetapi tak tahulah macam mana, langgar juga arahan Nabi, arahan Sayyidina Khidir alaihissalam. Saya kadang-kadang tersasul sekejap Nabi, sekejap Sayyidina. Sebab ada ulama yang mengatakan dia Nabi, ada ulama yang mengatakan dia hamba Allah yang soleh. Jadi saya ambil pendekatan, saya sebut Sayyidina Khidir saja. Ada orang cakap Nabi Khidir alaihissalam. Okey, jadi ketika Nabi Musa berkata, aku tidak mengetahui seorang yang lebih alim daripadaku. Lalu Allah Ta'ala jawab, bahkan ada, iaitu hamba-Ku Khidir. Dia tidak dikhususkan dengan satu-satu ilmu tanpa ilmu yang lain, bahkan segala-galanya diberikan kepada dia. Macam Nabi Adam, Allah Ta'ala bagi dia ilmu. Wa 'allama Adam al-asma'a kullaha. Wa 'allama Adam al-asma'a kullaha. Makna Allah Ta'ala cerita, terangkan kepada, bagi ilmu kepada kepada Nabi Adam ni kullaha, semuanya. Diajar ini, itu, ini. Sebab tu bila malaikat tanya, malaikat sendiri tak tahu benda yang tu apa, dapat jawab ni apa, dapat jawab. Heran. Diciptakan, tapi dalam masa itu dia punya pengetahuan sangat hebat. Jadi bila tengok macam tu hebatnya, Allah Ta'ala cakap, bagi respect dekat Adam, sujud dekat Adam. Sujud dia, kecuali makhluk tu lah. Makhluk yang berasa dia hebat. Makhluk yang berasa hebat pasal apa? Dia kuat beramal ibadat. Dia kuat beramal ibadat. Hebat. Sujud dia berapa tahun. Jadi pengkhutbah saja berapa puluh ribu tahun. Dia pengkhutbah tau. Iblis ni. Nama dulu bukan Iblis. Nama lama Azazil. Jadi jangan letak nama anak Muhammad Azazil. Kan Muhammad Azazil alias Iblis kan. Tu dia. Berapa puluh ribu tahun dia beramal tuan-tuan.
Kita beramal 15 minit KO, ngantuk, tergolek-golek tidur, nak bangun tahajud. Dia orang yang paling banyak sujud, orang yang dikenal sebagai ahli khutbah kepada tuan gurunya para malaikat. Hebat amalan dia. Tapi adakah amalan yang banyak menjamin apa? Menjamin adab seseorang? Tak. Menjamin rohani dia yang hebat? Tak. Banyak amal ibadah tapi tak ada adab dengan Allah Ta'ala. Tak ada adab. Adab itulah ni hati ni. Dia berasa apa? Aba wastakbara wa kana minal kafirin. Dia rasa apa? Hebat. Dan terus dia masa dia tu hebat, dan dia rasa dia terus lalu merasa dirinya takbur, sombong. Wa kana minal kafirin. Terus Allah Ta'ala cakap, kau ni dah melampau, kau ni termasuk dekat orang-orang kafir. Apa jadi amal dia yang 80,000 tahun tu? Habis. Pasal apa? Tidak ada adab di sini. Tak ada adab. Sebab tu adab penting. Adab hati penting bila kita beramal. Okey. Baik. Kemudian pada permulaannya Nabi Musa tidak mengetahui bahawa persediaan yang ada padanya tidak mampu untuk terima ilmu Khidir walaupun sedikit. Sedangkan Sayyidina Khidir dah tahu daripada awal lagi. Sebenarnya Nabi Musa itu walaupun hebat ketinggian ilmu, dia cakap bila orang tanya dia, akulah yang paling alim di kalangan Bani Israel. Walaupun macam tu hebat dia, tetapi Allah Ta'ala cakap ada yang lagi hebat daripada engkau, iaitu hambaku Sayyidina Khidir. Dan Nabi Musa walaupun dia nak belajar, dia sudi, memang dia sangat ingin belajar dengan Nabi Sayyidina Khidir, tetapi persediaan, walaupun hebat ilmu dia, tapi persediaan dia tak cukup lagi. Dia tak tahu, sedangkan Sayyidina Khidir dah tahu, dan dia bagi warning, kau tak mampu nak belajar dengan aku ni dah. Macam tu. Dia cakap apa? Innaka lan tastati'a ma'iya sabra. Sesungguhnya kamu sekali-kali tidak akan sanggup sabar bersama-sama aku. Dia dah warning awal, dia dah tahu dah. Tengok jauhnya apa? Tahap ilmu Sayyidina Khidir ni berhadapan dengan Nabi ni. Apatah lagi salah seorang daripada Nabi yang disebut Rasul apa? Ulul Azmi. Hebat ni, sabar dia hebat. Bukan calang-calang Nabi ni. Ramai-ramai Nabi. Berapa Nabi? Berapa Rasul? 313 Rasul mengikut hadis. Kenapa pula 313 tak? Belajar 25 tu yang sebut dalam Quran. 313 tu ada yang tidak disebut namanya. Jumlah dalam hadis Nabi ialah 313 Rasul dan juga 124 orang, 124,000 bilangan Nabi. Sebab tu Allah Ta'ala sebut, ada yang disebut namanya, ada yang tak disebut namanya. Jadi daripada bayangkan daripada 313 tu the best, best 5 dia ialah Nabi Musa. Tapi masih lagi dengan Khidir, Sayyidina Khidir, jauh Sayyidina Khidir punya ilmu lagi. Ini merupakan penyaksian ilmiah daripada Khidir alaihissalam. Oleh itu wahai orang-orang yang berakal, orang berakal kita lah, kau ada akal, fikirlah, perhatikanlah adab yang ditunjukkan oleh kedua-dua insan agung ini. Qala lahu Musa hal attabi'uka ala an tu'allimani mimma 'ullimta rusyda
Musa berkata kepada Khidir, bolehkah aku mengikutimu supaya kamu ajarkan kepadaku ilmu yang benar antara ilmu-ilmu yang diajarkan kepadamu. Maksud daripada perkataan tersebut ialah, adakah kamu izinkan aku mengikutimu untuk aku belajar daripadamu? Kata-kata ini mempunyai kemanisan budi pekerti yang memang dirasai oleh mereka yang mempunyai zauq yang sempurna. Okey. Dia sanggup untuk merendah diri, belajar dengan apa? Belajar dengan orang yang Allah Ta'ala rekomenkan. Okey. Qala fa init taba'tani fala tas'alni an syai'in hatta uhditha laka minhu zikra. Khidir berkata, jika kamu mengikutiku maka janganlah kamu bertanya kepadaku tentang sesuatu apapun sampai aku sendiri yang menerangkan kepadamu. Dalam ayat ini Khidir AS tidak hanya berkata jangan kamu bertanya kemudian dia diam, menyebabkan Nabi Musa terpinga-pinga keheranan. Bahkan baginda menjanjikan dia sendiri akan menyebutkannya atau menceritakan kepada Nabi Musa tentang hikmah setiap apa yang dilakukannya. Okey. Jadi kadang-kadang bila kita beradab dengan guru, kalau tuan-tuan Allah Ta'ala takdirkan jumpa dengan awliya ilah, kadang-kadang arahan dia pelik. Ada seorang ulama, Habib Abdullah bin Jindan, kalau tak silap saya, kalau di tanah Jawa tu, dia ada beberapa orang driver. Salah satu daripada driver dia ialah Syekh Mansur contohnya kan. Dia arahkan kepada Syekh Mansur ni satu hari, memang dah dekat betul dengan waktu apa? Waktu nak solat. Jadi dia cakap, Mansur, kita akan semayang. Lepas dia siap-siap, tengok waktu dah dekat sangat dengan semayang solat Jumaat ni. Dia cakap, Mansur, dia tak kerti bawa kereta, jadi ni driver dia. Jadi dia cakap, Mansur, bawa kereta ni, kita akan sembahyang dekat Masjid Bogor, sedangkan tempat dia jauh daripada Masjid Bogor. Jadi bawa yang Encik Mansur ni, Bapak Mansur ni, dia pun heran, tak sempat ni, tapi diam je lah, ikut je arahan daripada Habib yang soleh ni. Bawa kereta sampai dekat sampai nampak masjid dia, tu dia masjid kita nak semayang. Bawa kereta macam biasa, sampai dekat situ dia tunjuk, itu masjid kita nak semayang. Sampai kat sana betul-betul azan pertama. Barakah, ikut saja tuan guru. Dia ada kala macam tu, taat saja, jangan dibangkang. Jangan tanya, jauh ni, tak sampai kita ni tuan. Jangan, ikut je. Betul-betul sampai dekat situ, sampai dekat pintu tu, azan. Dan orang dah cakap, wahai Tuan Syekh, kita tengah tunggu tuan nak bagi khutbah Jumaat. Macam tu. Maknanya apa tu? Para awliya illah ni kadang-kadang Allah Ta'ala lipatkan dia perjalanan. Allah Ta'ala lipat, kasih kurangkan apa? Ruang masa untuk dia. Jadi itu kadang-kadang ilmu itu yang Allah Ta'ala bagi kelebihan kepada para awliya illah. Tapi kita ni kadang-kadang macam Nabi Musa. Nabi Musa ni dia banyak argue pakai rasional. Pasal tu bila tengok bunuh budak kecil, dia kata, budak kecil bunuh ni tak bersalah lagi apa ni, tiba-tiba dia argue, terlupa dia. Dengan orang-orang macam ni kadang-kadang kena sami'na wa ata'na, ikut je macam tu. Tapi awliya illah lah, bukan sebarang orang. Kalau ikut al-banduan pula macam tu kan, sesama pula masuk penjara Kajang, sama pula bersekongkol.
Tengoklah siapa-siapa yang kita sohbah tu. Kalau orang tu betul-betul lah dia punya guru yang boleh dibuat guru pembimbing. Ni kan Guru Yahya pula. Tahu tak Guru Yahya? Dulu ada drama Guru Yahya, guru sosek, ajaran sosek dulu. Kalau Guru Yahya parahlah. Sama-sama pula ke penjara Kajang kan. Okey? Jadi macam tu. Jadi Nabi Musa pun terpinga-pinga dengan arahan Nabi Khidir. Pasal tu nak menunjukkan bahawa ilmu yang ada pada Nabi Khidir itu, ilmu yang ada pada Nabi Musa tak sebanding dengan apa yang ada pada Nabi Khidir. Okey, kesempurnaan syekh dalam satu ilmu yang ingin dituntut daripadanya tidak sedikit memberi faedah kepada murid apabila dia tidak mengikuti surahan dan larangan guru itu. Okey, wa ma yanfa'ul aslu ma min Hashim idza kanatin nafsi min Bahilah. Walaupun datuk nenek berasal daripada keturunan dermawan, ia tidak bermanfaat apabila nafsu sudah memberontak. Daripada keturunan baik-baik pun kalau anak cucu kedokut yo tak menurun ilmu yang baik tu. Okey, baik, sampai situ dululah. InsyaAllah kita akan sambung. Jadi macam tu dah tuan-tuan. Maknanya Syekh Al-Amir Abdul Qadir Al-Jazairi ini berdasarkan kepada tafsir Al-Quran ini, dia cakap bahawa perlunya kita kepada Syekh. Perlunya kepada Syekh itu artinya bila dia bimbing kita dalam sesuatu hal, ikut. Jangan dilawan, jangan dibantah. Ikut. InsyaAllah bila kita ikut dapat barakah dia. Ada masa boleh tanya, tapi kalau kita ikut saja pada perintah-perintah dia macam tu, itu lebih baik. Dan jangan diingkari dalam hati. Jangan ada su'zan pun. Jangan ada su'zan pun terhadap guru. Bila ada su'zan ataupun ada sangkaan yang tidak baik kepada tuan guru sendiri, artinya pepat di luar, rencong di dalam. Luar nampak baik ikut dia, tetapi dalam hati mempertikaikan dia. Itu lagi takkan sampai mana peningkatan. Pasal apa? Ada ingkar kepada guru. Bila ingkar kepada guru, tidak ada adab. Inilah yang orang pergi belajar, nak jaga adab dengan tuan guru. Inilah dia adab, nak patuh kepada dia, kepatuhan yang tidak berbelah bagi. Okey, baik, itu sahaja. Dan para aulia illah ni dia tidak akan menyuruh sesuatu yang dilarang oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ingat tu. Yang ajaran sosek ya suruh buat benda yang bukan-bukan. Tapi kalau para aulia illah, takkan dia menyuruh kita melakukan perkara yang bertentangan sedangkan dia memegang amanah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Okey, itu saja. Wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Wallahu a'lam.